Okay. So untuk basically untuk latihan yang kita buat last week tu, untuk saya nak tengok lah sejauh mana you all boleh faham ataupun boleh buat coding untuk HTML dan JavaScript. Okay, untuk assessment ataupun ujian nanti dia lebih kepada soalan-soalan macam berbentuk menguji kefahaman lah. So adalah soalan yang berkaitan dengan HTTPS, HTML, okay, macam mana nak buat table, dan JavaScript, apa yang kesan kalau kita buat coding macam ni, apa yang berlaku. Okay, so basically apa yang you all dah buat dan based on video-video yang ada saya post lah. Dekat sini ada video dia. So, untuk minggu ni kita akan proceed untuk SML, JSON dan juga server scripting. Okay, kalau you tengok kat sini sebenarnya dia ada dua. Satu server scripting, satu lagi dipanggil client scripting. Okay. So yang kita belajar last week tu, HTML, JavaScript itu semua client scripting. Maksudnya coding tu dia run dekat client punya PC ataupun machine. Okay. Coding kita buat tu HTML code, JavaScript yang kita buat tu dia running dekat kita punya machine sendiri ataupun laptop kita, PC kita ataupun handset kita. Dia tak running dekat server. Macam you all tak file tu dekat server tapi dia tak running dekat situ. Sebaliknya dia akan download and then dia akan runkan benda tu di PC masing-masing. Okay. Berbanding server scripting ni, kita letak file tu dekat server dan kita nak coding tu running dekat server. Dia tak akan running dekat PC kita. Okay, saya ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh. Ambil satu website ya. Okay, ambil room ya. Okay. Jadi tengok ni ya, coding dia index.html ni kalau kita right click, kita view paste source. Ini coding dia. Basically apa yang kita nampak kali ni, inilah coding, full coding dia. Maksudnya kita memanglah kita letak ini dekat server tapi untuk dia runkan dekat browser kita ni, dia akan download dulu file ni. Okay, and then baru dia view dekat browser ni. So basically dia akan run di dalam browser setiap PC masing-masing. Sebab tu dia tak akan sama kalau kita run dekat browser ni dengan dekat browser PC orang lain. Dengan PC orang lain tu dia setting lain kan. Mungkin sini kita setting kecil kan. Dekat PC orang lain kita setting besar. So dia depend kepada machine masing-masing lah sebab dia akan run dekat PC masing-masing. So dia dipanggil client So source code ni akan download dulu ke client. So client yang akan compile ataupun interpret coding ni dekat browser masing-masing. Okay, kalau ada Java pun dia hanya dekat client. Dia tak akan run dekat server. So kita hari ini kita akan tengok server scripting. So yang ni adalah client scripting. So server scripting apa beza dia? Nanti kita akan tengok nanti ya. So ini ada provide video tapi saya tak akan go through video ni. Cuma untuk persediaan peperiksaan nanti kena tengoklah sebab soalan-soalan mungkin datang daripada video ni. Video ni ada XML, JSON. Okay. Okay, ada satu video lagi saya akan post berkaitan dengan server and client scripting. Cuma hari ini saya akan tunjuk terus berkaitan dengan server scripting. Sebelum tu kita akan tengok satu language yang mana dia akan run dekat server. Iaitu PHP ya. So kita akan tengok coding PHP. XML JSON ni adalah satu data. Dia bukannya programming language. Dia adalah data representation. Apa maksud data representation? Contohnya kita ada data dalam Excel. Kita ada data dalam Excel. Itu data kita. Data maklumat pelajar. Data pelajar. Okay.
Untuk pelajar kita akan ada data contohnya nama, nombor metrik, tekan dan tidak, program. So nama Ali, kecil 123, lelaki, potret, SMK. Ini adalah data lah, betul-betul data. So JSON tu dia adalah format data macam ni lah, tapi dia adalah format standard yang ada style dia sendiri ya. So JSON ada style dia, XML ada style dia. Satu lagi database. Kita tengok 3 benda ya. Satu database, satu JSON, satu XML. Sebab apa kita nak guna file ni? Sebab kita nak tunjuk file tu berada di dalam server. File tu ataupun data tu berada dalam server. Jadi kita nak kena buat coding yang akan baca data dekat server and then transfer kepada klien ni. So proses untuk baca tu kita buat dekat server and then kat klien hanya dia paparkan data saja. So nak baca data tu daripada sistem, contohnya daripada database ataupun daripada file XML ataupun daripada file JSON akan dibuat oleh server punya scripting language, iaitu contohnya PHP, dan dia akan pass kepada klien ke dalam browser kita. So, kita tengok yang pertama saya akan pergi kepada cloud kita dia. Kalau tak ingat boleh je myfit Uniza EduMy ni, just klik kat sini. So yang first ni adalah kita punya cloud klik kat sini. Okay. So kalau kita tengok ini dia tak running dekat client dia tak running dekat PC tapi dia run dekat server. Okay, folder-folder ni berada dekat server. Okay, so folder ni semua dekat server, bukan dekat PC kita. Sebab tu kita buka mana-mana folder tu ada je. Sebab dia berada dalam satu server. Jadi untuk baca file-file ni kita guna server scripting language. Jadi boleh combine pun server scripting language tu kita combine dengan client scripting language. So saya buat satu folder untuk hari ni. Kita belajar tentang server scripting. Saya buat nama folder server. Jadi create. Okay. So ini server kosong kosong. Sebelum tu kita create file data dulu. Hari ni kita cover 3 benda selain pada XML, JSON. Kita akan tengok juga MySQL sebagai salah satu data dekat server. MySQL tu data berada dekat server. So MySQL tu tidak ada dekat client, dekat PC masing-masing. So ini dekat server. So kalau tengok dekat kita punya hosting ni, dia ada untuk MySQL database. So kalau you buka ni, ada menu kat atas ni, ada MySQL Manager. Klik je kat situ. And then, masukkan username tu sama dengan yang kita login ni. Okay. Okay. Masukkan username sama untuk kita login ni. Password pun sama juga yang kita login. Okay. Dan kita akan nampak kita punya database. So database tu nombor metrik lah. Setiap orang akan ada nombor metrik. Tapi kita boleh create database baru. Gila dekat database ni. Dan dia akan prefix ataupun dimulai dengan kita punya nombor metrik. Dan barulah nama database. Sebab database ni pun orang lain pun ada guna sama. Jadi untuk membezakan nama database tu supaya setiap orang tidak sama, kita kena letak ni. Kalau tak letak ni tak boleh buat. Jadi untuk pelajar, dia akan ada nombor metrik kat sini nombor metrik. And then just letak underscore. So saya klik satu. Test dah ada. Saya buat minggu. Ataupun SS je lah. SS. Nama database saya Suhaila underscore SS. Saya klik satu database. Kita klik database. Sudah ada Suhaila underscore SS ni database. And then table. You orang belajar ni kan dalam subjek database. So saya nak klik satu table. Nama dia user ataupun student. Nama table tu students. JS lah. Kolom dia kita buat simple je. Yang 3.
So ada nama, name, baca. Ini saya tak follow database punya rules kan. Pada database punya rules dia adalah dia punya sama ada dapat ID ke apa kan. Ini saya buat je untuk kita tengok data dia. So baca kena specify berapa length dia. Tekan ni 100. Ini kita buat sebagai nama and then apa, nombor metrik ataupun biasa nombor metrik dululah. Nombor metrik tu. Okay, and then baru nama, name. Terus ini katakan program pembaca satu je lah. Okay. Dan kita save. Okay, dan kena ada primary key. So yang ni kita set sebagai primary. Dekat more ni primary. So ini adalah primary key. Okay. Ni design database ni kita betul tak apalah. Yang saya nak tunjuk adalah data dia. So kita masuk bertiga data contohnya. Metrik pertama 065 315 nama program SMK PP. Ni yang kedua, data kedua 0657777 nama Java program SMK KRK. Okay, go dulu. Browse. So ada dua row, dua data dalam satu record ni, dalam satu record nama student. Okay, so macam mana dekat server ni kita nak baca data daripada database kita. Okay, macam mana kalau nak guna HTML tak boleh sebab dia tak boleh link kepada database. Nak guna JavaScript pun tak ada link untuk direct ke database. Okay. So kita boleh guna PHP So PHP saya tunjuk simple code saja. So kat server ni kita nak create satu file PHP. Okay, saya buat file baru nama dia PHP, katakan read mysql.php. Okay. Okay, dia akan create satu file. Ada nak tanya, nak interact, just letak kat chatting ataupun just ambil je. Read mysql, so kita double click untuk edit file ni. Besarkan sikit. So PHP ni, ini dia ada formatting dia. Kalau saya tak nak buat formatting, saya buang je ni. Okay, ni pun saya buang je. Okay, supaya dia nampak. Okay, untuk PHP dia mesti bermula dengan kod ni. Yang kecil PHP, and then dia mesti tutup dengan macam tu. Dia mesti lebih besar, lebih kecil. Tanda soal PHP, and then di sini kita boleh letak kod PHP. So PHP ni kita boleh juga letak coding HTML, contohnya H1 ni untuk heading data from SQL/P. Jadi kita buat heading kedua, the table student /h2. Same, ni boleh terus preview kalau kita tak tahu macam mana nak buat ni. So ini dia punya URL dia. Okay, so ini adalah HTML So PHP ni dia boleh combine HTML dalam dia, dia boleh combine JavaScript dalam dia dan dia boleh combine kod PHP tu. Okay, so kalau saya tengok kod so maksudnya kalau saya view page source ni, maksudnya dia dekat PC saya lah. Okay, so coding ni dekat PC saya. So dia exactly sama dengan apa yang saya coding dekat server ni. Sama, exactly sama. Okay, saya nak tunjuk satu kod PHP So bila nak masuk PHP, kita kena buat simbol macam ni, tak ada soal, PHP, dan tutup balik. Bawah ni boleh buat balik untuk HTML tu, contohnya P. Dia tu bold
Kita buat HR satu line. Okay. So PHP bahasa dia kalau kita nak print kita boleh guna print. Okay, boleh guna print macam ni ataupun biasa saya guna echo saya guna echo. Echo tu macam print lah. Echo katakan dan dia macam Java juga, dia ada semicolon belakang dia. Save. Kita tengok kat sini kalau saya onkan dia punya ni. Ini punya coloring ni. So, kita tengok kat sini, ini adalah kod PHP. Ini adalah kod PHP. Yang lain-lain ni adalah kod HTML. Save, kita preview. So, nampak sama kan? Data from MySQL table, selamat datang TN. Tapi mana pergi yang echo? Echo kenapa tak keluar echo? Yang $PHP ni, kalau kita view source ni, saya view source dekat saya punya PC ni. View source. Yang dia ada ini saja. Tidak ada pun yang ada dollar tadi tu. Yang ada yang ni. Ini tidak ada, ini pun tidak ada, semicolon ni pun tidak ada, tanda ni pun tidak ada, ini pun tidak ada. Itu yang dikatakan sebagai server scripting. Maksudnya dekat server dia dah translate dah. Ini hanya di run dekat server saja. Okay, echo ni hanya run dekat server saja. So dekat client dia akan convert kod PHP ni dekat server kepada selamat datang, iaitu macam ni lah. Dia convert ini saja kepada client. Yang echo semua tu sudah diproses dekat server. Jadi client bila dah download file ni, bila dah buka dekat dia punya PC ni, di mysql.php, access melalui HTTPS ni, dia tidak nampak kod PHP ataupun dia tidak dapat kod yang server scripting. Okay, so sama juga dalam kes kita nak baca data daripada ni. So dalam PHP nak baca data daripada MySQL ni. Okay, saya delete yang ni. So kita nak baca data daripada MySQL. Syntax dia untuk PHP ni, variable dia kalau dalam Java kita buat integer x kan. Okay, dalam PHP dia tidak ada data type, dia just buat dollar je. Kalau kita sebut $x, maksudnya x tu adalah variable. Okay, so any variable, integer ke apa, dia tak kisah. Yang penting kalau nak declare sebagai variable, dia mesti start dengan dollar. So kita katakan $db database sama dengan, untuk link kepada database ni arahan dia MySQL connect, dan ini letak localhost. Maksudnya kenapa localhost? Sebab ini coding ni di run dekat server. Jadi server tu localhost lah bagi coding ni. Okay, dia tak run dekat client. Kalau client localhost tu PC dia lah. So ini running dekat server sebab kita letak coding dekat server. So MySQL connect localhost, PC localhost iaitu PC server tu lah. Okay, localhost dekat server. And then kita punya username, so highlight. Ni kita punya password, okay, password database lah. So dalam kes ni, dalam cloud ni dia sama dia, password database dengan password nak masuk cloud tu. And then database apa kita nak baca. So kita tengok kat sini. Kita nak baca _ss lah sebab dia ada banyak database ni. Okay, maksud test ni _ss server script nombor 2 dalam web. So saya nak baca database ini. Nama database ni adalah _ss. So dalam ni kita buat nama database tu _ss. Okay. Sekali lagi ni nama server. So kalau kita buat server tu bukan server cloud, server tu server dekat lain. So kena specify IP lah, ni IP server tu. Okay, so sebabkan ini kita running dekat server yang sama, so localhost je lah. Kalau kita daripada cloud ni, daripada sini ke server lain, maka kena letak IP server tu lah. Make sure IP tu dia public lah. Dan ada lagi lah security dari segi user tu kena allow dan sebagainya. Okay, ni untuk connect je. So kita boleh check dia dah connected ataupun tidak. Just buat if $db. Ni maksudnya kita echo.
Okay. Else equal fail to connect. Okay, kita preview ni. So dia berjaya connected lah. Okay, so seterusnya kita nak baca data dia. Kita nak baca data dia. Okay, so saya buat dalam ni lah. Okay, so ini coding dalam ni adalah untuk baca data dia. Okay, untuk baca data daripada table, dalam database ni dia ada beberapa table lah. Ni saya create satu table je, table student. Kalau ada bagi table, create new je lah. Ini saya nak baca satu table je, student. Lalu kita akan buat dollar, tekan sini data sama dengan ni variable. Untuk baca table, kita akan guna MySQL query. Dan kita letak MySQL query. Ini syntax dia. Nanti kita letak $db kat depan ni. Share dengan Mia sikit, Bim. Tu dia tak Bim. Oh, stop it. Okay. Okay. Right. So MySQL query DB, dan kita letak statement SQL kat sini. Kalau contohnya kita nak query data kat sini, kita guna SQL statement macam ni. Select all from student. Select semua data. Ni database lah. Select all from number table students. Kalau Linux dia very case sensitive student ni. Contohnya sini saya buat student, so server ni adalah Linux. Jadi dia kena samalah case sensitive student. Ni for student, so data dah masuk dalam ni. Nak print dia, kita kata nak print border dia, just buat var dump $data. Okay, save, review. So nampak update punya ni. Okay, ini bukan data lagi tapi ini type dia. Field ada berapa count dia ada. 6 row ada 2. Field ada 3. Ini lebih pada data dia lah. Okay. So untuk baca data ni bukan mula data, ini dia punya biasa kita panggil result lah. Biasa kita guna result kat sini. Untuk kita baca data dia kita baca row by row. So kita baca row by row. So kita akan buat y dan sini data sama dengan MySQL underscore fetch array. Ni nak baca data row by row. Ada result kita nak baca daripada result yang atas tu. Okay, kita boleh equal $data. Ini letakkan nama field lah. Nama field iaitu untuk row pertama ni nama field dia nombor metrik name program. So dalam ni kita letak nombor metrik untuk dan okay, kita tambah kita ataupun untuk betul dipanggil combine dua string So ini satu string iaitu nombor metrik dia. Kita nak combine string kedua. Dalam PHP ni kita guna simbol titik Titik tu kalau dalam Java kita guna tambah kan. Okay, dalam PHP guna titik, maksudnya kita nak merge dua string. So ini string yang pertama. Kita nak mergekan dengan string yang kedua, katakan br lah supaya dia punya index line. Data nombor metrik and then br pergi index line untuk dia print data yang kedua. Okay, so ini data pertama, ini data kedua daripada database. Yang pertama, data kedua. Macam mana nak print nama ni?
Okay, untuk beri nama, just combine titik lah, titik. Dan letak ini, field dia adalah name. Satu lagi, titik. Okay, titik, satu lagi field dia adalah program. Okay, name program. Ini kalau kita save, kita preview, so dia akan nampaklah semua data tu sudah appear. Cuma kalau nak letak space, ada titik lagi lah, titik dengan space. Input antara ini combinekan dengan space. Ini baru combine dengan data. Okay, so dia buat ada space lah. Okay, biasa kita guna table lah. Boleh buat table lah. Okay, so tengok dalam ni, BR ni adalah HTML lah. BR ni adalah HTML coding. So, let's see mas. So, kita tak akan dapat kod ni, kita tak akan nampak kod PHP ni dekat client. Contohnya, ini saya dah run kan. So, kalau saya tengok kod ni dekat client, di browser ni maksudnya dekat client lah, kita dah download file ni. So, kita tak akan nampak coding PHP tu. Sebab apa? Coding PHP tu dia run dekat server. So, dia run and then dia akan proses. Kita dapat sini yang dia akan proses, dia akan echo yang ni saja. So, dekat client dia akan nampak data numeric, data name, data program, atau BR. Inilah yang nampak. Dan depan ni ada BR. Numeric, name, program, BR. Itu HR. Okay, faham tak? Dia punya konsep. Server scripting. So, ini server scripting lah ni PHP ni. Sebab tak nampak ni dekat client. Dia takkan run pun dekat client. Dia run siap-siap dekat server. And then dia pass data je. Sama ada echo yang ni ataupun echo yang ni. Okay. Itu server scripting. Ini berkait dengan MySQL. So, bagaimana data ni kita nak, kalau nak buat dalam bentuk XML. Macam mana nampak ni dalam bentuk XML? Okay, XML Screen dulu. Letak dalam PowerPoint. Sekarang ni kita masuk topik XML lah. XML. So, pertama sekali macam mana XML nak define data dalam bentuk table. Okay. XML lah. XML dia macam HTML. Apa masuk HTML? HTML dia ada H1. And then tutup H1. Ini contoh XML lah. Ini untuk heading. Ataupun untuk bold. Kita boleh buat B. Tutup B. Ini untuk bold. Kalau ada kataan kat sini. Ataupun data dia. Dia akan jadi bold lah. So dia macam HTML. Tapi ini dipanggil HTML tag. HTML tag. HTML tag. Okay. Tapi dalam HTML adalah XML. Dalam XML. Okay, dalam XML. Tag dia adalah kita yang define. Kalau HTML tu dah tak boleh ubah lah. Kalau nak buat H1 ni kita nak tukar kepada heading. Itu tak boleh. Sebab dia punya HTML tu dah standard. Dia adalah H1. XML membolehkan kita define kita punya tag sendiri. Jadi dalam kes yang ni, contoh ni table student, kita akan buat tag yang pertama student lah. Ataupun kita boleh je letak apa-apa nama. Dalam kes ni saya buat students. Dan mesti tutup lah, mesti tutup students.
Okay, so kita buka student, kita tutup student. Kalau sini kita nak buat nama pelajar pun boleh, dia terpulang pada kita. Oh, boleh tapi saya nak maintain dia sama sebab nama table ni student. Dan saya buat nama student lah. Dan ditutup dengan backslash ni, tutup student. Okay. And then untuk normometric, ini ada normometric. Kita kena agak ini satu record lah. Ini satu record, ini satu record. Kamar satu record, Jamaluddin ni satu record. So untuk record pertama kita buatlah contohnya row. Ini untuk row pertama. Untuk row mesti buka tutup lah. Ini saya buat index ni. Ini untuk row yang pertama. Apa yang dia ada? Dia ada nombor metrik. Tutup. Setiap kali buka, kita tutup nombor metrik. Nak letak atas ke bawah tu tak apa. Ini untuk kita boleh senang tengok lah. Boleh je nak letak bawah ni. Boleh je nak buat macam ni. Tapi saya nak buat kat sini terus. Untuk ni sebab dia ada data. Dalam ni dia ada data iaitu 005315. And then dia ada name. Okay, name, kamar. Last sekali dia ada program. SKP. Okay, so tu untuk row pertama. Row kedua, dia tak perlu buat row satu macam ni. Row satu tak perlu. Tak perlu je sebab row ialah sebab dia adalah benda, dia bukan data. Dia lebih kepada nak melambangkan ini row pertama, ini row kedua. Ini bukan data. Jadi kita just buat row saja. And then untuk next row ataupun next data, just paste je ni. Nombor metrik yang kedua adalah 65777. Ini Jamaluddin. Ini KRK. Okay, so ini format XML daripada table tu. Okay, straightforward je kan. Okay, so macam mana nak baca ni ataupun nak code ni dekat apa ni, dekat PHP. Katakan kita ada file ni file satu file dekat server ni, kita buat satu file nama students.xml, nama dia XML. So, ada file dekat server. Ini macam ni kalau tengok loading macam ni kan, terus klik je dekat mana-mana folder ni dan klik balik dekat sini. Tu tak perlu tunggu, dia akan hang lama lah loading tu. So double klik student ni, kita paste yang tadi saya dah copy dari sini. Okay, kita paste je kat sini. Okay, make sure ni tidak ada space. Okay, saya indent balik. Tak indent pun tak apa, tapi ini just untuk kita lebih faham, senang nak tengok, nak baca. Okay, ini tak apa kalau antara row ni dia ada space tak apa, tapi saya nak buat ada space lah. Okay. So ini sama, so ini untuk XML lah, saya save. So XML ni pun kita boleh download direct kepada browser kita. So, dia akan keluar macam ni ni saya download direct ni. Saya preview tu maksudnya dalam address dia cloud file server. Terus kita baca file XML ni. So ni dekat ni dia kalau dia keluar macam ni maksudnya format kita betul lah. Kita boleh betul dipanggil expand dalam bentuk tree macam ni, maksudnya betul lah kita punya format XML ni. Okay. Tapi ni dia tak proses dekat server lah. Ini kita terus download dan view dekat client file XML tu. Nampak dia jadi standard lah. XML JSON ni adalah satu format standard data tu. So kita dah proses dekat server, contohnya
kita tak nak bagi tahu nombor metrik, kita nak keluarkan nama dengan program je dekat klien. Jadi klien kita tak nak bagi dia download file ni, kita nak suruh dia nak viewkan name and program saja. Okey. So, itu kena buat dekat server lah, sebab kalau kita download ni, download semua file. Download satu file, dia akan ada semua data. So, kalau kita nak restrict kepada serta-serta data saja, so kita buat dekat server, dekat klien kita hanya bagi dia download maklumat name and program saja. Macam mana nak buat tu? So, kita dah ada ni student.xml ni dekat server. Kita buat satu file baru. Tutup ni. So, kita buat ni tadi read MySQL, ni read XML lah. Read XML, read XML.php nama PHP, language kita nak guna PHP. Ni kalau loading tak perlu tunggu, just klik je dekat lain, kat folder lain dan klik kat sebut tu balik. Read XML. Okay, so ini adalah PHP. Kena buka dan tutup lah. Buka PHP, tutup PHP. Okay, XML, PHP. Kita ambil function dia. Simple load function. Ini coding dia. Letak dalam PHP punya tag ya. Okay. Tengok ni save. Saya preview yang ni. Okay, so nama file kita tak specify. So nama file tu, since dia berada dalam folder yang sama, dalam folder server, nama file tu adalah students.xml. Save. So kalau saya preview, okay, semua dia kata ada error ni, tt1 not found. Okay, tengok apa error dia. Okay, student.xml. Okay, row. Ini dekat view ni. Started expected not found. Ini tak lupa ni, line 2. Okay. Started expected line 2. So, 2, 3. Started expected not found. Okay. Try delete ya.
Okay, so ini dia dekat sini ya. Dia tak jumpa file ni, dia tak jumpa file sebab dia tak jumpa cloud ni. Ini betul lah ni. Cuba dia macam ya. Okay, untuk kita print data tu dalam bentuk array dia, untuk kita print dalam bentuk yang lebih presentable. So kita for each XML. So kita dah tengok tadi data dia dekat dekat student ya, dekat student ni kita nak print row ni, setiap row ni, student row kan, student row. So for each student. Kita kena tengok sini dulu lah, kita tengok yang di detect kat sini adalah row, dia tak detect for student lah, dia akan detect row. So kita akan baca daripada row ni dia ada array kosong, 1 dan seterusnya. So kita akan buat sini for XML row s $x katakan. Jadi kita akan echokan $x. Kita tengok tadi tu dia adalah nombor metrik name program. So sini boleh buat guna macam ni ya. Berbanding macam tadi tu, macam yang MySQL tu kita guna macam ni ya. Tapi ni dia jadi objek. Kita boleh macam ni. Dan boleh terus buat macam ni. Okay, space $x name space $x program. Terus boleh buat PR dalam ni ya. Okay, save review. Nampaklah data ni. Okay. So katakan tadi kita tak nak tunjuk yang ni, so kita tak perlu print lah. Tak perlu print yang nombor metrik ni. Save review, so akan nampak ini saja. Kalau kita right click kat sini pun kat client, hanya nampak yang ni lah. So kita tak bagi di download file XML tu. Sekarang ni dia tahu dah nama XML ni kan, dia boleh download ni, tapi kita letaklah nama yang dia tak boleh tahu kan. Ni XML lah. Dia nak tanya. Ni XML. Seterusnya JSON lah. So ini nanti boleh refer balik. Nanti kita buat lab nanti. Saya akan bagi contoh XML dan saya nak you all baca dekat sini lah. So ini kalau XML tu daripada website. So you kena letak website lah kat sini. Contohnya https tekan abc.com student. So you kena buat macam ni. Kalau nak baca XML tu daripada website lain. Okay, ini sebabkan file ni berada dalam folder server ni, student XML ni berada dalam folder ni, so boleh buat macam ni je lah. Ini untuk XML lah. Okay, so ini pun nanti saya share lah kode dia. Ini untuk XML. So, bagaimana pula JSON? Okay, JSON. Macam mana nak buat JSON? JSON, setiap data dia adalah bermula dengan ni. Code ni. Okay, data dia bermula dengan code. Contohnya kalau ada satu row saja, kita nak buat nombor metrik tu. Kekut bracket ni, curly bracket setiap row dia adalah curly bracket setiap row dia. Okay, so ini kita buat nombor metrik. Kita tengok kalau PowerPoint ni, kalau saya type double quote ni, dia jadi sengit tu kan. Jadi ni buat Ctrl Z. Kalau dalam programming ni tak jadi double quote ni, dia jadi benda lain. So kita kena Ctrl Z supaya dia tak sengit double quote tu. Okay, sengit balik. Ctrl Z je. So nombor metrik kat sini Kamal. Susah banget. Saya letak kat sini lah. Letak dekat notepad lah. Saya guna notepad. Sebab kalau guna PowerPoint ni dia auto correct.
Nombor metrik Kamal. Okay, and then comma. Next adalah name. Okay. Sorry. Name untuk Kamal. Okay. 0565 dan last sekali adalah program. Ini format JSON. Okay. Untuk last sekali tak perlu letak comma. Last sekali tak perlu letak comma. Okay. So kalau ada next row, kita akan buat ini koma, bukan koma, copy yang ni. So ni kita letak koma di sini dan kita letak untuk row yang kedua. So ini 6577, ini okay, tapi disebabkan ni dua row, so dia kena ada main dia. Macam tadi yang ni, yang ada main ni, kalau ni banyak row ni, dua row, dia kena ada main dia, iaitu student. Okay. Yang dia main record dia, yang akan simpan banyak row ni. So dalam case JSON ni, okay, untuk kita buat macam student tadi tu, kita just buat simbol ataupun bracket, square bracket dia. So ini saya tabkan dia. So square bracket ya. Square bracket ni sebenarnya array lah. So dalam array ni array kosong, array index kosong, ni array index 1. So ini untuk JSON dalam format macam ni lah. Okay, dalam JSON. Okay. So ini dalam bentuk XML, ini dalam format JSON. Okay, so kita macam mana nak baca ni dekat coding sini. So kita create dulu file JSON, katakan student juga, student tapi format JSON. So kita dah create satu file ni, kita klik dan kita masuk ke content dia. Okay, save. Macam mana nak baca file JSON ni dekat PHP, dekat server scripting. So saya buat read json.php. So nak buat coding PHP, kita akan mulakan dengan ni lebih kecil, lebih besar dan tutup dengan dia. Ada soal dan lebih besar. Okay, so kita buat sama juga macam tadi, JSON. Kena ada dollar sebab ni adalah variable yang akan kita guna. Sama dengan file get contents. Okay. Dan sini nama file. Nama file itu adalah students.json. Okay. Okay, ini dalam PHP file get content ni kita baca file je, tapi dia tak code di dalam format JSON. So kalau nak code, ini dalam format JSON lah, file ni dalam format JSON, tapi untuk baca dalam PHP ni kita kena decode supaya format JSON tu jadi dalam bentuk array dalam PHP. PHP dia baca array lah. Okay. So kita kena convert balik JSON ni, kita convert kepada JSON decode ni, dia panggil je function ni, and then pass balik variable ni. Okay, untuk baca tu just buat for each $JSON s $x go. Tengok sini ya, so dia ada nama metrik name program. Terus je lah. Echo $x. Ni kena dekat name $program. PR tu supaya dia pergi next line. Save, reviews. So ni tak betul sikit.
X. So dapat yang sama. Okay, ada yang nak tanya? Jadi saya share ni, semua coding ni saya share. Untuk hari Rabu ni, you all kena buat dalam lab tu, kita akan ada satu, saya tak buat lagi soalan dia. Kita tengok satu soalan dia. So SML JSON ni membolehkan kita baca data daripada program orang lain. Contohnya data tu dibuat oleh COVID-19 punya team. Jadi data dia dalam bentuk SML. Jadi untuk kita integrate dengan data dia, kita kena baca SML dia ataupun baca dalam bentuk JSON dia. Contoh lah, saya bagi contoh RSS SML API sample SML data event sample RSS kasih bisa ini dia nak key ya, dia tak bagi contoh. Ya, bikin dia masuk API key. Google tak nampak. Kalau kita guna yang ni, cuma nak guna API dia tak bagi contoh API. Okay. Register lah. API ni kita kena register lah key dia. Ni biasa cuaca ni kita boleh sistem kita sendirilah. Is of free and open public. No, okay. Contoh dia. Banyak lagi data-data yang dah ada yang kita boleh guna je data tu. Tapi dia akan bagi data tu dalam format SML ataupun JSON. Ya. Ya. Ini contoh apa tu? Ni contoh apa ni, JSON ke SML. Kalau tengok sini ni macam JSON lah. JSON lah. Dia mula dengan row and then dia ada bentuk macam ni kan. Kalau SML dia adalah dalam bentuk tag tu. Macam HTML. So kalau kita baca data dari sini, kita nak encode benda ni. Ni dia ada format dia lah, project, artikel, project, and then artikel kan.
So ini kita boleh baca lah data ni. Boleh buat format kita sendiri lah. Yang dibagi adalah bentuk JSON je ni. Ini semua dalam bentuk JSON. Kalau kita nak code balik data ni dalam bentuk table ke dalam bentuk apa, menggunakan JSON tadi lah, JSON code. So data ni boleh interchangeable, boleh guna dekat mana-mana aplikasi pun. Sebab tu guna standard JSON lah. So ni dia guna JSON. Tapi untuk lab nanti saya akan provide satu XML ataupun JSON format. And then you all kena code lah. Basically dia sama je buat macam ni. Cuma you kena tahu lah. Nak panggil ni row ke, nak panggil name ke, kena tahu lah. Kena study lah. Kena baca raw data dia dalam format dalam raw data tu dalam format raw. And then you boleh tahu apa dia guna. Dia guna row ke, dia guna name ke. Sebab ini dia terpulang dia fleksibel kepada pembekal data tu. Okey. Itu saja untuk hari ini. Dia nak tanya.